kita wajib beriman dengan seluruh kitab Allah, bukan sahaja beriman dengan Al-Quran. Ini sesuai dengan apa yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua ataupun ayat yang ketiga, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ayat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Antara tanda orang-orang yang diberikan sifat takwa oleh Allah, orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, yakni orang-orang Islam yang beriman, antara sifatnya kata Allah dalam surah tersebut, ayat yang kita bacakan tadi adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, yaitu orang-orang yang beriman dengan kitab yang diturunkan kepada kamu wahai Muhammad, wa ma unzila min qablik, dan juga beriman dengan kitab yang diturunkan kepada nabi sebelum daripada kamu. Bermakna iman kita tak sah di sisi Allah kalau dengan ada di antara yang beriman dengan Al-Quran sahaja merupakan kitab Allah. Tetapi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, apa beza kita beriman dengan Al-Quran dan beriman dengan kitab-kitab Allah yang lain? Kita beriman dengan Al-Quran bahawa Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terdiri daripada ataupun diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril, dimulakan dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas, dan akan kekal dijaga oleh Allah sampai hari kiamat daripada diubah isinya. Itu dimaknakan dengan ayat tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah mengambil tanggungjawab, Allah berjanji bahawa inna lahu lahafizun, sesungguhnya ke atas kami untuk menjaga dan memelihara Al-Quran. Perkataan ini, janji ini tidak diberikan oleh Allah terhadap kitab-kitab yang lain. Allah tak pernah janji untuk menjaga kitab Taurat, Allah tak pernah janji untuk menjaga kitab Injil maupun kitab Zabur maupun suhuf ataupun lembaran yang diberikan kepada nabi-nabi dan rasul yang terdahulu daripada Nabi Muhammad. Menunjukkan kepada apa? Kenapa dulu masa zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa, Allah tak janji kepada umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, ini adalah kitab Allah yang akan dikekalkan sampai hari kiamat, yang akan aku jaga. Kerana apa? Kerana Allah nak bagi tahu kepada umat terdahulu akan ada satu lagi syariat, akan ada satu lagi kitab yang akan diturunkan kepada Nabi yang paling dihormati, Nabi akhir zaman, yang syariatnya merupakan syariat yang paling sempurna dan yang akan kekal sampai hari kiamat, dan syariatnya yang akan menghapuskan segala hukum hakam yang terdahulu daripada kitab Al-Quran. Jadi bukti bahawa Allah menjaga Al-Quran adalah Al-Quran sama sekali takkan boleh ada orang yang mengubah. Walaupun dalam internet zaman sekarang ni kita boleh jumpa beberapa surah-surah palsu yang dipalsukan oleh golongan orientalis barat. Antaranya surah Al-Fil pernah dipalsukan, surah yang ceritakan tentang gajah. Begitu juga dengan beberapa surah-surah dan ayat Al-Quran yang dipalsukan. Tetapi janji Allah tetap terlaksana, kerana Allah sudah janji bahawa Al-Quran ini Allah akan pelihara. Jadi Allah akan tunjukkan di situ, Allah akan nampakkan di situ bagaimana kepalsuan yang berlaku terhadap ayat Al-Quran, dan ianya seterusnya ditolak oleh umat Islam. Al-Quran akan dikekalkan oleh Allah sampai hari kiamat. Tidak seperti kitab Allah, kitab-kitab Allah yang lain. Kadang-kadang timbul persoalan, kan Allah kata dalam Al-Quran Allah akan menjaga Al-Quran, tapi kenapa ada pada zaman sekarang di tangan orang-orang kafir berlaku penghinaan terhadap Al-Quran, berlaku penghinaan seperti membakar Al-Quran, ataupun contohnya mengoyak-ngoyakkan Al-Quran, meletakkan di tempat-tempat yang tidak sepatutnya, dipijak dan sebagainya, yang seperti mana kita saksikan
sedemikian rupa. Jadi adakah bermakna janji Allah tu tidak ataupun tidak terlaksana pada zaman sekarang? Tidak sama sekali. Allah bagi tahu dalam Al-Quran bahawa Allah janji untuk menjaga Al-Quran daripada ditahrif, diubah kandungannya seperti mana kitab Taurat dan Injil. Yang itu Allah jamin takkan berlaku kepada Al-Quran, pengubahsuaian ayat dan juga isi kandungan Al-Quran seperti mana berlaku kepada kitab Taurat dan Injil. Kitab Taurat dan Injil, tuan-tuan, masih ada lagi sampai zaman sekarang ni. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, lebih kurang jarak antara Rasulullah dengan Nabi Musa lebih kurang 2000 tahun ataupun lebih lagi. Kitab tu ada lagi sampai sekarang. Kitab Injil pun ada lagi sampai sekarang. Tapi Injil dan Taurat yang ada pada zaman sekarang bukan Injil dan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Kerana ianya telah dipesongkan oleh siapa? Oleh golongan Yahudi. Kita baca dalam sejarah-sejarah pertumbuhan agama Kristian dan Yahudi, kita akan dapati di situ bahawa kitab Taurat dan Injil setelah daripada zaman Nabi Isa, golongan orang-orang Yahudi mereka memalsukan isi kandungannya. Seterusnya dibukukan menjadilah kitab Bible yang terdiri daripada dua bahagian. Bahagian pertama daripada kitab Bible yang dipegangi oleh orang Kristian sekarang ni, bahagian pertamanya adalah dikenali sebagai Old Testament dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu kita panggil Perjanjian Lama, iaitu kandungan kitab Taurat, ajaran-ajaran kitab Taurat. Bahagian yang kedua terdiri daripada New Testament ataupun dipanggil Perjanjian Baru, yang isinya adalah diambil daripada kitab Injil. Digabungkan kedua-duanya jadilah satu buku yang dipanggil sebagai kitab ataupun buku The Holy Bible, yang menjadi kitab suci kepada agama Kristian. Kitab Bible ini, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, tidak dipandang oleh orang Yahudi. Walaupun bahagian pertamanya adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada orang Yahudi, kepada nabinya Nabi Musa, tapi kitab itu tidak dijadikan sebagai rujukan oleh golongan Yahudi. Sebab apa? Sebab mereka tahu kitab itu palsu. Yang palsukan itu juga adalah orang Yahudi. Yang dibodohkan di sini adalah orang Kristian, orang Masihi. Jadi begitu sebenarnya yang berlaku kepada agama-agama yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu daripada Nabi Muhammad. Ajarannya tidak berkembang, agamanya tidak dijamin oleh Allah akan ketulinan sampai kepada hari kiamat. Tidak ada golongan yang menyempurnakan ataupun membawa risalah daripada nabi-nabi sebelumnya untuk disambung kepada sampai akhir zaman. Tetapi agama Islam, risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran Al-Quran dijamin oleh Allah akan ketulinannya. Bahkan ada golongan yang daripada diturunkan Al-Quran tersebut, daripada zaman diturunkan Al-Quran sampai kepada hari kiamat, ada golongan yang akan memindahkan ajaran ini secara amanah tanpa ada pengubahsuaian daripada satu zaman kepada satu zaman. Yang memindahkan ini bukan satu orang, bukan dua orang, tapi yang memindahkan ajaran agama kita daripada satu zaman ke satu zaman adalah golongan yang ramai kepada yang ramai secara mutawatir. Mutawatir ni maknanya daripada satu golongan ramai kepada satu lagi golongan yang ramai. Maknanya bukan seorang kepada satu golongan, tak. Maknanya agama kita berpindah secara satu zaman ke satu zaman melalui perantaraan, melalui silsilah. Itu yang kita sebutkan di awal tadi bahawa kita bukan mengetahui cara solat ni daripada wahyu secara direct. Kita bukan tahu hukum hakam Islam ni diambil daripada mimpi. Kita bukan mendapat bicara daripada malaikat Jibril. Kita bukan dapat bicara daripada Allah. Kita mengetahui agama ini adalah daripada generasi sebelum, yakni daripada golongan ulama-ulama yang terdahulu. Jadi sebagai memastikan
daripada segala bentuk ancaman, maupun ancaman yang berbentuk dalaman dan juga luaran. Ancaman yang berbentuk dalaman maknanya ancaman ajaran-ajaran yang tidak selari dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in. Ancaman daripada luaran adalah ancaman-ancaman yang datang daripada orang-orang kafir, supaya memastikan ajaran ini selamat sampai ke hari kiamat. Kita kena kembali kepada apa yang disebut oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi kena hidupkan majlis-majlis pembacaan kitab yang pada zaman sekarang sangat mudah untuk kita capai. Tak susah pun. Kita buka aja Google, cari je maklumat kitab, insya-Allah dapat. Kalau nak dibandingkan dengan kuantiti kitab yang ada pada zaman sekarang dengan kuantiti kitab yang ada pada 500 tahun dahulu sebagai contoh, zaman sekarang ni lagi banyak. Zaman dahulu tak banyak pun kitab. Zaman sahabat, zaman tabi'in, 200 hijrah, 300 hijrah, itu zaman permulaan penulisan kitab-kitab. Tapi ternyata zaman sekarang yang penuh dengan kitab, mudah untuk dapatkan buku-buku. Bukan satu, bukan dua buku yang ditulis untuk membincangkan tentang ajaran agama kita. Kalau kita pergi kedai buku sekarang ni, beratus beribu, bahkan kita tak terkira berapa banyak kitab yang membincangkan tentang isu-isu agama kita, baik dalam bahasa Arab, baik dalam bahasa Melayu, baik dalam bahasa-bahasa yang lain. Tetapi kenapa umat zaman sekarang masih lagi jauh daripada pegangan agama yang sebenar, walaupun di hadapannya dibentangkan bermacam-macam cara untuk belajar agama. Kitab cukup banyak, yang daripada bahasa Arab yang telah diterjemahkan ke bahasa Melayu pun banyak. Tak seperti umat zaman dahulu yang belum lagi ada kitab kepada mereka, tapi ternyata mereka jauh lebih selamat akidahnya, jauh lebih selamat ilmunya, jauh lebih baik pengamalan terhadap agama berbanding dengan kita yang ada banyak kitab, ada banyak buku, hari-hari kuliah maghrib contohnya. Kenapa zaman sekarang macam ni keadaan? Ini menunjukkan, tuan-tuan, puan-puan yang sangat saya kasihi, menunjukkan benar apa yang Nabi sebutkan dalam satu hadis. Nabi pernah bagi tahu dalam satu hadis bahawa akan datang kepada umat aku di akhir zaman satu penyakit yang ada kepada bangsa Yahudi dan Nasrani. Para sahabat tanya, apa itu ya Rasulullah? Iaitu Nabi SAW mengatakan bahawa mereka pada akhir zaman juga mempunyai kitab Al-Quran dan hadis. Bahkan mereka akan ramai daripada kalangan mereka yang akan jauh daripada ajaran Islam yang sebenar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, macam mana boleh berlaku perkara tersebut? Al-Quran dan hadis kan ada pada mereka. Allah kata dalam Al-Quran, Allah akan kekalkan Al-Quran sampai akhir zaman. Macam mana umat kamu di akhir zaman nanti boleh jadi sesat? Bila dengar soalan tadi, Nabi bagi tahu kepada para sahabat dengan nada yang agak marah. Kata Rasulullah, bukankah kamu lihat kitab Taurat dan Injil yang diturunkan kepada bangsa Bani Israel? Mereka juga punyai kitab. Tapi bukankah kamu lihat berapa ramai daripada kalangan mereka yang mengkufur kepada ajaran Rasulnya dan tidak mengikut kepada ajaran Taurat dan Injil? Ini tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, hadis ini kita kena faham bahawa Nabi bagi tahu adanya Al-Quran, adanya sunnah sahaja tidak memadai untuk menyelamatkan umat daripada jauh dengan ajaran agama Islam yang sebenar. Sebab Nabi sebutkan tadi, orang Yahudi, orang Nasrani juga ada kitab. Kitab mereka juga merupakan wahyu Allah. Kenapa mereka boleh sesat? Jadi Nabi nak bagi tahu bahawa nak faham agama ini kena ada orang yang menterjemahkan, yang membahaskan, memberitahu kepada umat apa yang terkandung dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Betul apa yang Nabi sebutkan bahawa taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, lan tadillu abadan idza tamassaktum bihima, di mana kalau kamu
wahai para sahabat, berpegang dengan dua benda ini kamu takkan sesat sampai bila-bila. Iaitu kata Nabi, Al-Quran wa sunnati, Al-Quran dan juga sunnah aku. Nabi tak kata pun dalam hadis tu kena berpegang dengan pendapat para ulama. Nabi tak kata dalam hadis tu kena berpegang dengan mazhab. Nabi tak kata dalam hadis tu kita kena bermazhab, kena ikut cakap para ulama, kena mengambil ilmu daripada kitab-kitab para ulama. Ini sebahagian persoalan ataupun kemusykilan dan keraguan yang berlaku kepada umat pada zaman sekarang. Bahkan diragukan kepada orang awam malahan dengan dakwah yang mengatakan kita tak perlu untuk merujuk kitab-kitab para ulama, kita tak perlu berpegang dengan mana-mana mazhab, mazhab Syafi'i ke, mazhab Hanbali ke, mazhab Hanafi ke, mazhab Maliki ke. Nabi kata kepada kita, Nabi tinggalkan Quran dan sunnah. Nabi tak kata Nabi tinggalkan mazhab untuk kita. Nabi tak kata pun Nabi tinggalkan ulama-ulama untuk ditaklid ataupun dianuti dia punya pendapat. Nabi kata Al-Quran dan hadis cukup untuk menjadikan umat ini selamat daripada sesat. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita kena faham, Nabi bagi tahu tadi kepada para sahabat. Nabi bagi tahu pesanan tadi kepada siapa? Kepada para sahabat. Wahai para sahabat, aku tinggalkan kepada kamu Al-Quran dan hadis. Bermakna bukan kepada generasi yang akan datang selepas daripada sahabat. Generasi yang akan datang selepas daripada sahabat, mereka kena tambah satu lagi, iaitu Quran, hadis dan juga apa yang para sahabat bagi tahu tentang Al-Quran dan hadis. Generasi yang selepas lagi, mereka tambah satu lagi, iaitu apa yang disebut oleh tabi'in. Kerana agama ini berkembang daripada satu zaman ke satu zaman secara diajarkan, bukan petik daripada pokok. Hukum hakam ni kita petik daripada mana? Daripada apa yang kita belajar daripada kitab para ulama. Sebab tu satu lagi ayat Quran Allah bagi tahu, fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlal zikri. Ahli zikri ni apa? Orang-orang alim. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu, in kuntum la ta'lamun, apabila kamu tak tahu sesuatu perkara. Allah tak kata dalam Al-Quran fas'alu Al-Quran ataupun rujuklah Al-Quran bila kamu tak tahu, rujuklah hadis bila kamu tak tahu. Allah bagi tahu tanya dulu kepada orang yang berilmu. Kerana apa? Kita bukan tahu apa perbahasan yang berlaku dalam Al-Quran secara sepenuhnya. Dalam Al-Quran Allah bagi tahu wajib solat, tapi Allah tak kata dalam Al-Quran solat ni 5 waktu. Maaf, Allah tak kata dalam Al-Quran solat ini ada solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Allah tak kata pun dalam Al-Quran solat subuh 2 rakaat, solat zuhur 4 rakaat, solat isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Dalam hadis malahan baru disebutkan tentang perkara tersebut. Bahkan dalam hadis banyak perkara-perkara yang disebutkan tentang ibadah kita diperincikan oleh para ulama-ulama mujtahidin yang sampai kepada satu peringkat dipanggil mujtahid. Mujtahid ni maknanya apa? Mereka mengambil hukum, lihat Al-Quran, lihat sunnah hadis, terus mereka mengeluarkan, okey, ini hukumnya haram, ini hukumnya harus, ini hukumnya sunnah. Begitu tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian. Kita tak tahu cara solat kalau kita rujuk kepada Al-Quran dan hadis semata-mata. Kita belajar solat adalah dengan warisan seperti mana yang telah diletakkan oleh para mujtahid ini. Jadi tak boleh dengan sama sekali dengan kita mengatakan tolak semua perkara-perkara ini, kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kerana itu juga merupakan salah satu unsur daripada penolakan kepada Al-Quran dan hadis. Jadi atas dasar itulah tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, kita perlu menekuni dan memberikan perhatian kepada membaca dan juga mendalami kitab-kitab yang dikarang oleh
pada tahun kurun ke-400 Hijrah pun mereka menganuti mazhab, tuan-tuan. Tidak ada ulama kita pada zaman 400, 500, 600, 700 Hijriah yang tidak bermazhab. Bahkan umat Islam pada zaman itu semuanya bermazhab dengan salah satu daripada keempat mazhab, sama ada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan Hambali. Mereka yang hidup pada zaman dekat dengan zaman Rasulullah tu pun, yang mereka pada zaman tersebut adalah terdiri daripada golongan yang menghafal ratusan ribu hadis, bahkan jutaan hadis. Imam Ahmad Ibn Hanbal, anak murid kepada Imam Syafi'i, beliau menghafal 1 juta hadis. Kita hafal berapa hadis agak-agak? Ulama pada zaman sekarang hafal berapa hadis agak-agak? Kan? Mufti pada zaman sekarang sampai tak 1000 hadis? Syekh pada zaman sekarang sampai tak 10,000 hadis? Tak ada pada zaman sekarang orang yang menghafal maupun 10,000 hadis pun tak sampai pada zaman sekarang. Jadi mereka dengan begitu hafalan hadisnya, dengan kekuatan ilmu yang mereka ada, mereka telah meletakkan kepada kita package dalam beribadah. Sama ada nak mengikuti mazhab, pendapat mazhab Imam Syafi'i dan sebagainya, mengikut mazhab-mazhab yang lain. Jadi yang antara ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, mendapat title Hujjatul Islam. Hujjatul Islam ni, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, maknanya adalah lidahnya menjadi hujjah untuk mempertahankan agama Islam. Kalau hujjah dalam istilah hadis, orang yang menghafal 800,000 hadis. Orang yang menghafal 800,000 hadis beserta sanad dan juga matannya, baru mendapat gelaran hujjah. Hujjatul Islam. Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah berasal daripada negara Iran. Ulama-ulama kita zaman dahulu, ramai daripada kalangan mereka bukan berbangsa Arab pun. Imam Ghazali rahimahullah berasal daripada orang Parsi, orang Iran, daripada negeri yang dinamakan sebagai Tus, ataupun wilayahnya adalah dipanggil wilayah Al-Ghazala. Daripada situ datangnya nama Al-Ghazali. Dilahirkan dalam keluarga yang sangat dhaif, sangat sederhana, bahkan keluarga yang miskin. Ayahnya bekerja sebagai Ghazala. Ghazala ni maknanya tukang, apa istilahnya? Istilahnya Ghazala, Allah Akbar, dalam bahasa Melayu adalah tukang tenun ke apa? Allah alam, saya lupa dalam istilahnya. Jadi lahir dalam golongan yang sangat sederhana keluarganya. Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Kita perlu cerita dahulu, kita kena kenal siapa orang yang kita akan baca kitabnya. Lepas ni kita akan sebutkan apa itu kitab Bidayatul Hidayah. Terlebih dahulu ada baiknya kita kenal dulu siapa Al-Imam Ghazali rahimahullah. Beliau pernah berhijrah ke beberapa negara untuk mempelajari ilmu. Antaranya berhijrah ke Makkah, berhijrah ke Madinah, berhijrah ke Baghdad di Iraq, dan ke Palestin untuk mempelajari ilmu agama dan berguru dengan salah seorang maha guru dalam mazhab Imam Syafi'i, iaitu Al-Imam Abul Ma'ali Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullah. Dan beliau pernah menjadi pengasas ataupun pendiri menggantikan tempat Imam Haramain seawal usia 34 tahun, menjadi seorang maha guru besar di Baghdad di Iraq, yang pada zaman beliau tidak ada orang yang lebih berilmu di Baghdad selain daripada Imam Ghazali rahimahullah seawal usia 34 tahun. Begitu tuan-tuan barakah usia para ulama kita zaman dahulu. Di antara mereka yang 6 tahun hafal Al-Quran, Imam Syafi'i rahimahullah, umur 6 tahun dah hafal Al-Quran. Umur 12 tahun dah hafal kitab Muwatta Imam Malik. Umur 16 tahun dah jadi mufti. Imam Syafi'i rahimahullah umur
umur 12 tahun dah mula mengajar di Madinah, menggantikan tempat Imam Malik. Umur berapa? Umur 12 tahun buka kelas kuliah mengajarkan hadis di Madinah. Bahkan kata dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i bahawa ketika usia Imam Syafi'i membuka kuliahnya mengajarkan ilmu pada bulan Ramadan, dia mengajarkan kuliahnya sambil makan, sambil minum. Kerana apa? Kerana dia belum balik lagi ketika mengajarkan kuliah membaca kitab hadis Muwatta Imam Malik. Pada umur berapa? Umur 12 tahun. Belum balik lagi, masih lagi boleh makan, masih lagi boleh minum. Ketika bulan puasa dah buka majlis periwayatan hadis. Umur 16 tahun dah menggantikan tempat Imam Malik untuk berfatwa di Madinah. Begitu usia barakah para ulama-ulama kita zaman dahulu. Begitu usia yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita umur 6 tahun masih lagi kencing mana? Anak-anak kita umur 12 tahun masih lagi disibukkan dengan bermain game. Imam Syafi'i rahimahullah umur 6 tahun dah hafal Al-Quran. Umur 12 tahun dah hafal kitab Muwatta yang terdiri daripada ribuan hadis. Begitu usia mereka, tuan-tuan yang rahmati Allah, menunjukkan betapa betulnya, betapa benarnya apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis. Nabi bagi tahu, khairukum fi qarni, sebaik-baik daripada kalangan umat aku adalah umat yang hidup pada zaman aku, iaitu para sahabat. Selepasnya adalah umat yang hidup selepas daripada zaman sahabat dan juga selepas daripada zaman tabi'in, iaitu zaman-zaman Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi begitu ke tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, ulama-ulama kita zaman dahulu, dengan usia sekecil itu ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Dengan usia yang sangat singkat, berapa banyak jasa yang mereka tinggalkan untuk kita. Kalau bukan kerana mereka, kita tak tahu macam mana ajaran agama yang kita amalkan pada zaman sekarang. Imam Nawawi rahimahullah, beliau wafat seawal umur 45 tahun. Umur 45 tahun Imam Nawawi dah wafat. Beliau mula mendalami ilmu agama pada umur puluhan. Awal umur 20 tahun baru dia mula untuk mendalami ilmu agama. Satu hari beliau berguru dengan 16 orang guru. Imam Nawawi rahimahullah satu hari berguru dengan 16 orang dalam 16 bidang yang berbeza dalam bidang agama. Usianya dihabiskan untuk mempelajari ilmu dan juga untuk menulis kitab-kitab dan juga mengajarkan ilmu. Kalau beliau berkuliah mengajarkan ilmu, membuka pengajian, satu hari beliau mengajarkan 12 mata pelajaran, sehingga beliau terlupa niatnya untuk berkahwin. Boleh juga tuan-tuan, bukan tak nak kahwin, tapi terlupa keinginan tu, terlupa untuk beringin untuk berkahwin. Imam Nawawi rahimahullah, seorang yang merupakan, kalau dalam mazhab kita, pendapat yang paling betul, yang paling disokong oleh para ulama. Kalau ada apa-apa permasalahan dalam mazhab Syafi'i, yang paling atas sekali adalah pendapat Al-Imam Nawawi rahimahullah. Begitu keadaan tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Generasi sebelum daripada kita, para imam-imam kita, para ulama-ulama kita yang Allah bekalkan khusus untuk menjaga agama Nabi Muhammad SAW, sekaligus untuk memelihara ajaran agama Islam supaya dipindahkan daripada satu generasi kepada satu generasi secara selamat dan juga secara tulis. Itu pun tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Ramai lagi yang mendakwa bahawa kita tak perlu untuk berpegang dengan imam-imam. Mereka juga anak jantan, kita juga anak jantan. Ini adalah pemikiran yang berlaku pada zaman sekarang. Mengajak masyarakat supaya jauhkan diri daripada bertaklid dengan mazhab. Apa ada dengan kita berpegang dengan kata-kata para ulama? Mereka bukan maksum. Iya, kita juga kata mereka bukan maksum.
berjuta-juta kali ganda pendapat kita juga boleh jadi salah. Jadikan lebih selamat untuk kita mengikuti apa yang telah ditinggalkan oleh generasi sebelum. Jadi itu cara untuk kita memastikan ajaran agama kita ini berdiri di atas jalan yang betul. Kita kena mengaji kitab, kena mengamalkan ajaran kita dengan sandarkan kepada apa yang disebutkan di dalam mazhab. Kalau dalam akidah kita bermazhabkan dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikut jalan Al-Asy'ariyah. Kalau dalam bidang fiqh, hukum hakam, kita berpegang dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau ketika wafat baru umur 54 tahun ketika wafatnya Imam Ghazali rahimahullah, ataupun seawal 50-an beliau dah wafat. Seorang yang banyak mengarang kitab, yang banyak berjasa kepada dunia ilmu dalam berbagai bidang. Dalam bidang tasawufnya adalah itu bidang keutamaan Imam Ghazali rahimahullah. Begitu juga dalam bidang fiqh, begitu juga dalam bidang akidah, bidang falsafah malah. Azan dulu ya. Ihya
membaca dan mengamalkan dan mengambil isi kandungannya adalah kitab Bidayatul Hidayah yang akan kita bahaskan insya-Allah pada kuliah-kuliah akan datang. Begitu juga dengan beberapa kitab yang lain, kitab Tanbihul Ghafilin, kitab Ayyuhal Walad dalam ilmu tasawuf. Imam Al-Ghazali rahimahullah ketika akhir hayatnya, apabila sampai kepada waktu untuk Allah Subhanahu wa taala menjemput beliau menghadap kepada Allah, nak buktikan bahawa betapa beliau merupakan seorang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama, seorang imam yang sangat takut kepada Allah, seorang yang mempunyai hubungan dan takarrub, yang memahami makna takwa yang sangat mendalam, sehingga kita boleh terjemahkan perkara tersebut dengan melihat apa yang berlaku ketika wafatnya Imam Ghazali rahimahullah. Diceritakan bahawa ketika wafatnya Imam Ghazali rahimahullah, beliau wafat pada hari Isnin, hari di mana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada tahun 505 Hijriah, pada hari Isnin, dan juga pada waktu yang sangat barakah, waktu sebelum daripada fajar. Ketika sebelum daripada fajar, apa kata Imam Ghazali tentang pada waktu-waktu nak wafat? Beliau bangun daripada tidur, mengambil wudu, dan juga selepas beliau mengambil wudu, dia pun baring di atas katilnya, bagi tahu kepada khadamnya untuk ambil kain kafannya dan letakkan di sebelah, dan beliau baring dalam keadaan mengangkat takbir dan menghadap kiblat. Dan setelah beberapa ketika beliau baring, ternyata beliau telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa tuan-tuan dirahmati Allah sekalian? Maknanya bagaimana ulama, imam-imam kita pada zaman dahulu bersedia untuk menghadapi kematian, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan ilmu mereka, menunjukkan betapa pengiktirafan daripada Allah Subhanahu wa taala akan sumbangan mereka kepada agama Allah. Kenapa dimuliakan pada akhir usianya? Bukankah Nabi bagi tahu dalam satu hadis, kalau nak melihat kepada iman dan juga martabat hamba, seseorang hamba Allah, lihat kepada akhir hayatnya, bagaimana beliau dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah, itu yang diajarkan kepada kita untuk berdoa. Kenapa? Kerana itu maut kita adalah menjadi ukuran kepada orang di sekeliling kita, untuk mengukur bagaimana beliau ini merupakan, ataupun bagaimana kita ini merupakan seorang yang mendapat husnul khatimah ataupun bukan. Ini ternyata berlaku kepada imam-imam, ulama-ulama kita pada zaman dahulu, menunjukkan betapa Allah mengiktiraf akan ilmu mereka. Allah bagi tahu dalam Al-Quran, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan golongan para ulama, orang-orang yang berilmu, darajat, darajat demi darajat. Sewaktu mereka hidup diangkat oleh Allah darajat mereka, sewaktu mereka wafat juga diangkat oleh Allah, sewaktu mereka di padang mahsyar nanti juga diangkat darajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu tuan-tuan dirahmati Allah, kematian husnul khatimah yang perlu kita inginkan, yang perlu kita contohi daripada para ulama kita pada zaman dahulu, daripada para sahabat, para ulama dan sebagainya. Ada satu kisah yang diceritakan oleh mahaguru kami Al-Habib Umar bin Hafiz Hafizahullah. Satu kisah tentang Imam Ghazali rahimahullah. Beliau ceritakan bahawa melalui kisah seorang wali Allah yang sangat masyhur, iaitu daripada lisan Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzuli rahimahullah, seorang pendiri tarikat Syadzuli, pengasas kepada tarikat Syadzuli, Imam Abul Hasan Asy-Syadzuli. Makamnya di
satu kisah yang diceritakan oleh seorang wali Allah ni tentang mimpi beliau, cerita tentang Imam Ghazali. Ingat, bukan cerita tentang apa, cerita tentang mimpi seorang wali Allah. Beliau bermimpi, dalam mimpinya beliau berada di satu tempat. Ini mimpi ni siapa ni? Yang mimpi ni adalah Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Beliau ceritakan bahawa dalam mimpi tersebut beliau melihat dan beliau berada di satu tempat yang di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga di sebelah Rasulullah ada Nabi Musa alaihi salam, ada Nabi Isa alaihi salam, dan juga ada beberapa para anbiya yang lain dan beberapa kalangan daripada umat Nabi Muhammad. Terus beliau nampak dalam mimpinya Nabi Musa alaihi salam berbicara dengan Rasulullah. Kata Nabi Musa kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kamu bagi tahu dalam satu hadis, dalam satu bicara kamu bahawa ulama ummati ka anbiya'i bani Israil." Nabi sebut dalam satu hadis, ulama ummati, ulama umat aku sama seperti anbiya Bani Israel. Siapa yang tanya ni? Nabi Musa. Nabi Musa kan salah seorang daripada anbiya Bani Israel. Jadi Nabi Musa tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kamu bagi tahu bahawa ulama umat kamu sama seperti kami, anbiya Bani Israel. Mana ulama umat kamu yang kamu kata sama seperti anbiya Bani Israel, yang sama seperti kami ni, Nabi Musa, Nabi Isa?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina al-Ghazali?" ataupun "Aina Abu Hamid?" Mana Abu Hamid? Datang Imam Ghazali rahimahullah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri di hadapan Rasulullah dengan mengatakan, "Labbaika ya Rasulullah." Turut perintah, wahai Rasulullah. Ini dia ulama daripada kalangan umat aku yang aku sebutkan sama seperti anbiya Bani Israel. Kata Nabi Musa kepada Imam Ghazali, "Wahai Abu Hamid, siapa nama kamu?" Kata Imam Ghazali, "Nama aku Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin disebutkan namanya sampai kepada Nabi Adam alaihi salam. Disebutkan silsilah keturunannya sampai kepada Nabi Adam alaihi salam." Ditanya Nabi Musa kepada Imam Ghazali, "Wahai Abu Hamid, aku tanya kepada kamu nama kamu sahaja. Yang kamu pergi jawab panjang-panjang macam ni apa pasal?" Kata Imam Ghazali kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mahukah baginda mengizinkan aku untuk menjawab soalan Nabi Musa?" Kata Rasulullah, "Silakan." Kata Imam Ghazali kepada Nabi Musa, "Wahai Musa Kalimullah, wahai Nabi Musa yang diberikan gelaran Kalimullah, kalam Allah, yang bercakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu ketika Tuhan kamu tanya kepada kamu, wahai Musa, apa yang ada di tangan kamu?" Dalam Al-Quran Allah ceritakan kisah Nabi Musa. Allah tanya kepada Nabi Musa, "Ma bi asaka wahai..." Allah, apa ayatnya? Saya lupa ayatnya. Allah tanya kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, apa yang ada di tangan kamu?" Kata Nabi Musa alaihi salam, "Ini adalah tongkat ya Allah, yang dengannya aku mengembala binatang, yang dengannya aku membuat itu, membuat ini, dan banyak lagi kegunaan tongkat yang disebutkan oleh Nabi Musa, yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran." Kata Imam Ghazali di hadapan Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, kamu ketika ditanya oleh Tuhan kamu apa yang berada di tangan kamu, kamu menjawab, hadza asaya wa biha, ini adalah tongkat aku dan dengannya aku buat sekian, dengannya aku buat sekian, dengannya aku buat sekian." Panjang kamu jawab. Tuhan kamu hanya tanya satu je,
kepada kita